Okay, hi guys. Assalamualaikum. So aku kenalkan diri aku Bang Man daripada channel Megajet HQ Tech. So basically aku seller dekat Instagram. So nanti korang just boleh bagi tahu, aku akan letak dekat sini lah untuk Instagram kita orang. So start today. So this one pun kita punya first YouTube video. Basically kita tak pernah masuk YouTube sebelum ni. Just so Bama nak disclaimer awal-awal, kita punya video kali ni ataupun video yang kita akan upload tak lama lagi pun, kita just nak buat kebanyakannya storytelling, comparison, and bukannya hard review lah macam nak cerita pasal spek apa semua. So Baman bukan macam tu. Kita nak cerita pasal deeply lah, maknanya jenis phone, cara nak guna phone, ataupun lebih kepada phone tu sendiri, iPhone ni sendiri. Okay, so hari ni, topik hari ni Bama nak cerita pasal phone yang sedap ataupun phone yang relevant, yang harga RM1,000. Korang boleh dapat harga RM1,000 dan ke atas lah, sebab kita ada banyak jenis juga, 11 semua. So hari ni Bama nak cerita pasal semua ni hari ni, yang mana satu korang patut ambil, ataupun Baman dah tengok banyak ataupun dah jual banyak, and mana satu yang paling ramai customer ambil and paling relevant and paling cun lah untuk apa siap. Sekarang kita nak start dengan 7 Plus. Actually ramai tanya Baman masih lagi okey ke pakai 7 Plus ni, bateri macam mana. Tapi bagi Baman, bateri memang teruk lah. Memang kita tak boleh cakap pasal bateri ni. Memang teruk lah, senang cerita. Kalau satu hari daily use tu, kalau hard pakai memang kena ready lah power bank. Itu Bang boleh bagi tahu lah. So 7 Plus ni dia punya LCD, this one LCD dia boleh pakai pakai OLED lagi. So untuk this one dia macam old school, memang old school punya type lah. Dia ada ni lagi, pakai Touch ID lagi. So sama dengan A Plus juga, A Plus pun pakai Touch ID, tapi aku tak ada sample kat sini. So aku tak nak cerita banyak lah pasal A Plus ni. A Plus ni sekarang kan boleh dapat harga 700 macam tu lah dekat market sekarang, kalau korang cari. Okay, so sorry lah kalau explanation aku agak slow ataupun agak macam awkward sikit, sebab aku agak nervous actually. And aku just go on je nak siapkan untuk first video ni. Okay, so aku nak cakap, tak nak cakap, nak cakap, tak nak cakap. Okay, so secondly phone aku pilih iPhone XS. Sebab dia punya screen OLED mat, lepas tu dia punya kamera, portrait semua boleh, barang semua boleh, berbanding dengan XR kamera memang tak boleh. XR pula dia punya screen LCD. So aku lagi suka XS lah sebab dia OLED, touch dia memang smooth lah. Satu benda yang iPhone memang power adalah smoothness lah. Memang terbaik lah dia punya smooth. Dia punya tekan, dia punya kamera apa semua memang smooth lah. Untuk apps memang baik lah this one. So aku pilih this one. Korang boleh dapat this dengan harga sekarang dekat luar, aku tak tahu lah, dekat luar mungkin 1,500, 1,500, 1,600. Tapi dekat Bang Man korang boleh dapat dengan harga 1,200, 1,300 lah. Okay, untuk first video YouTube ni aku bagi harga bawah punya. So nanti boleh roger je, aku letak link kat bawah. Okay, kalau korang berminat, korang boleh PM kita orang. Okay, nanti aku akan letak link description. Okay, so untuk phone yang ketiga aku pilih iPhone 11 guys. 11 guys. 11. So this one aku ada bermacam-macam color. Lagipun 11 ni datang dengan 6 color tak silap aku. Ada color putih, color hitam, color hijau, color yellow, color merah dengan color purple. So apa ni? Bagi aku color yang the best purple dengan green lah. Purple dengan green memang color paling, memang aku paling suka lah dengan dia punya finishing dia. Lagipun dia orang punya ni dah start, dia orang punya finishing kan, dia macam color natural tau. Color natural tau. Nampak natural. Padahal kita tahu tau dia orang macam buat ni pakai apa? Pakai glass, and patutnya reflection lah benda tu, tapi tak ada reflection. Cantik, serius. Memang cun lah. So kamera dia apa semua memang cun. Ada portrait upgrade, and dia ada upgrade dekat zoom in lah. Zoom in dengan ada 2.5 punya zoom, 3.5 punya zoom, depan belakang dia orang buat benda ni. So kamera ataupun RAM dia aku rasa masih lagi 3GB, and aku suka lah dengan dia punya features dia yang sekarang memang terbaik lah. So aku tak nak cakap banyak pasal 11 sebab bagi aku 11 ni memang paling
paling OP lah buat masa ni. Harga dia boleh dapat dalam 1,500 mat. Harga boleh dapat dalam 1,500 insya-Allah dengan storage 64GB lah. Kalau korang nak cek 128 dekat luar mungkin 2,000 tapi dekat kita orang dalam 17 macam tu. Aku recommend kalau korang nak pilih phone yang bajet 1,500, korang boleh kena ambil 11 lah. Daripada XS 1,500 256, 1,500 64. So aku recommend ambil 11. Sebab apa? Sebab walaupun storage dia kecil, storage tu hanya untuk apps sahaja. So mana yang tak main game, tak ada buat apa-apa apps, tak ada order MACD apa semua, korang boleh try lah 64GB. And korang dapat performance yang powerful. Itu janji aku insya-Allah. Aku cerita sikit pasal 11 256GB ni. Kamera dia 12 megapiksel, datang dengan 4GB RAM, sizing 6 inci, bateri 3100 mAh. Okey, dengan dia punya screen LCD, belakang dia glass macam biasa. Okay, so dia punya kamera dia, so kat sini aku nak buat, aku tak nak review apa semua sebab banyak YouTuber dah review. So aku macam biasa, aku nak cerita pasal this one je. Aku nak buat storytelling je, apa yang best dia, kenapa kena beli, boleh beli, second hand ni boleh beli ke tak, macam tu. So bagi aku, okay, second hand condition macam ni 10/10 kan. Tengok bateri mestilah aku dah tukar. Kalau korang beli kat aku, bateri memang aku dah tukar. Okay, so tolong, sekarang ni kita ada isu customer nak beli, tak nak beli bateri 89-90%, diorang tak nak beli. Tapi diorang nak phone tu tak pernah tukar barang, tapi diorang nak bateri 100. So agak susah sikit lah untuk aku nak buat benda tu kan. Tapi aku akan tukarlah bateri tu jadi 100, barulah customer macam reasonable sikit nak beli kan. So 11 korang boleh dapat pricing dalam RM1,500. Memang cun lah. Okay, so done untuk okay, last aku nak cakap pasal 11 Pro 256GB hottest model in the town. This one. Okay, nampak tak? Cun tak. Okay, so this one, okay, aku nak cerita sikit pasal spek dia dulu. Kamera dia macam biasa 12 megapiksel, GB RAM dia di-upgrade sikit 4GB RAM. Bateri dia kurang sikit daripada iPhone 11 mat. Bateri dia 3046 mAh je. Kalau 11 tadi 3100 aku rasa. Aku pun dah tak ingat dah. Okay, so untuk dia punya body dia, sizing sama dengan iPhone XS yang tadi, 5 inci juga. So aku pun tak nak cerita banyak, memang kamera memang cun sangat this one. So aku memang high recommend lah untuk benda ni semua. Aku pun suka, kamera pun ada 3. So startnya orang panggil ataupun zaman boba. So 3 kamera tu orang panggil kamera boba. Untuk selfie tu nampak rare lah kata kan, nampak macam orang kaya lah. Sombong amat. Okey lah, so untuk high performance, nak kata high performance tu untuk zaman 2022 kau takkan dapat lah untuk high performance. Tapi untuk pakai heavy ke apa boleh lah, boleh, masih boleh. Okey, so this one korang boleh dapat dekat market dalam 1,800 macam tu. Tapi dekat aku pun sama juga lah 1,800, ada yang jual 2,000 pun. Cuma itu untuk GB terendah tau, 64GB. Okey, so aku nak cerita sikit kenapa dalam video ni aku, kalau bajet aku 1,000 lah, aku akan cuba ikhtiar ataupun cuba cari duit untuk 2 biji phone ni. Macam mana pun aku nak juga. Kalau aku ada RM1,000, macam mana pun aku nak juga dapatkan phone yang dekat tangan aku ni. 11 dan 11 Pro 256 ataupun 64GB. So kat sini aku nak cerita pasal GB. Ramai yang kat luar sana yang nak ambil GB besar-besar apa semua. Tapi kalau basically aku ni bukan jenis yang main game. Aku ni memang pakai phone untuk kamera lah, untuk jalan-jalan. Kamera macam tu memang bagi aku memang penting sangatlah dekat aku. So basically aku memang perlukan kamera yang memang ngam, video yang cantik, memang tu lah. So kalau aku lah bajet RM1,000, why not aku cuba RM500 ataupun RM700 aku dapat high performance daripada aku ambil iPhone XS tadi. Okay, ini pendapat Baman lah. Okay, sebab apa? Aku cerita sebab apa? Sebab storage dia 64GB, aku boleh dapatkan boleh dah cari duit tu sikit. And aku tak main game, aku tak perlukan apps yang banyak-banyak pun. So aku perlukan yang aku nak pakai untuk harian je. Dan aku pun kurang juga menggunakan order, Grab food, apa semua kurang lah. Aku suka pergi beli sendiri, dapat tengok sendiri, ataupun cek kedai-kedai viral. Macam aku cakap tadi, aku suka jalan-jalan. And yang kedua adalah kenapa aku cakap aku boleh beli walaupun GB dia macam tu. Kamera kan pakai storage yang banyak, betul. Tapi kena ingat satu benda tu simpan dalam iCloud mat.
Benda tu simpan dalam iCloud. Intelligent thinking of the year. So aku just beli iCloud yang harga dia RM10 sebulan, aku dapat 200 GB. So total aku ada dekat storage ni 264 GB lah. So untuk 64 GB tu aku buat untuk storage apps, and 200 GB aku buat untuk gambar. So kalau aku nak transfer data ke apa nanti aku nak upgrade pun senang. Tu reason aku lah. So jangan takut beli GB yang rendah sebab kita boleh cover dengan iCloud. Okay, so itu saja aku punya review untuk hari ni. Nampak? Aku punya review bukan review tau. Aku just cerita saja. So itulah konsep kita orang buat channel ni. Banyak nak share tips ataupun banyak lagi incoming video insyaAllah. Aku dengan tim aku buat. So thank you. Apa-apa kalau korang nak tanya boleh komen. Nak ada idea apa semua boleh komen. Apa ni? And see you guys. Okay, after this. So thank you. You guys memang sangat-sangat Roger. Bye.